Dalam video kali ni, kita nak sembang pasal seorang player yang disamakan rupa dengan aku, iaitu Roberto Carlos. Assalamualaikum dan selamat datang ke Para Bola Studios. So hari ni kita nak cerita sikit pasal seorang legenda Brazil, iaitu Roberto Carlos, yang mana boleh kata semua fan bola sepak kenal dia ni. Nak kata dia ni hebat sangat kan. Zaman dia main dekat PES dulu, zaman dia ada dekat PES lah, dia ni sampai diharamkan untuk main dekat left wing sebab kekuatan shooting dia sangat derah, speed dia sangat laju dan dribbling dia sangat awesome. Memang mantap lah dia ni. Tapi sebelum tu macam biasa, apa tengok aku pakai jersey apa ni, tengok cerita pasal Brazil pakai baju Argentina. Apa kena? Jersey ni aku dapatkan lagi dekat S2 Soccer Jersey. Kedai ni dia ada jersey retro, jersey baru, jersey lama, semua dia ada. Dan jersey yang aku pakai ni adalah jersey retro, iaitu jersey Armando Maradona, jersey Argentina dulu lah. Nampak logo dia sangat cantik. Dia punya ada emblem lagi dekat tepi ni, dan ada nama Maradona dekat belakang. So memang mantap lah baju ni. Dan boleh kita katakan baju dalam kedai ni memang murah lah. Murah tu satu, lepas tu berkualiti pula. Mana nak dapat mat. Tapi dia daripada luar negara lah. Hari tu waktu aku promote jersey ni, ada satu isu, iaitu ramai yang susah nak settlekan payment. Sebab mereka ni minta bayaran melalui kad ataupun wire payment. Wire payment tu online banking lah. Tapi kalau hampa tak tahu, hampa nak back in macam mana, hampa tak tahu, hampa boleh WhatsApp terus nombor kat bawah ni. Kira aku direct hampa dekat customer service terus. Customer service ni memang reply cepat lah. Hampa jangan risau lah. Dia bukan jenis hampa check esok tu baru dia reply dak. Hampa check lebih kurang beberapa minit lepas tu dia akan reply pula. Dan kalau hampa nak order kat dia terus pun boleh. Dan macam biasa hampa gunakan kod yang depa bagi kat aku, iaitu PALA, PALA. Gunakan kod dia ni dan hampa akan dapat 15% diskaun dan juga free shipping daripada kedai ni, okey? Beli weh, jangan tak beli, okey? Okey, kembali balik ke cerita Roberto Carlos. Roberto Carlos merupakan seorang legenda Brazil. Dia ni dilahirkan di Brazil lah sebenarnya. Tempat lahir dia adalah di Sao Paulo, iaitu Brazil. Dan dia ni dilahirkan pada 10 April 1973. Boleh kata tahun ni umur dia lebih kurang 50 tahun lah. Dan ni dia jadi football ambassador, iaitu dekat Real Madrid. Dan kalau kita nak selami sejarah play-play bola sepak kan, lagi-lagi yang main daripada Brazil, kebanyakan mereka ni adalah pemuda-pemuda yang miskin yang nak ubah nasib family mereka dengan bermain bola sepak. Sebab macam apa tahu lah, dekat Brazil ni memang kira dunia bola sepak lah. Street football tu kira normal lah dekat Brazil. Dekat negara kita pun ada, tapi tak adalah bercampur macam dekat Brazil. Dan Roberto Carlos ni, kalau hampa tanya aku, pasal apa dia ni tak inspirasi untuk main dekat left back, padahal dia ni boleh main dekat left wing. Sebab kalau tak silap aku, waktu tu pada tahun 1982, dia tertarik melihat permainan seorang left back Brazil ni, yang membuatkan dia jadi terinspirasi untuk jadi player bola sepak yang hebat. Dan sejak itulah, waktu tu dia baru umur 9 tahun, dia start latih sprinting dia, dia start latih dribbling dia untuk jadi pemain bola sepak yang hebat. Tapi waktu tu macam biasalah, dia ni duk tunggulah panggilan daripada kelab-kelab lain. Sebab macam biasa main kat street kan. Dan kalau hampa nak tahu, komuniti bola dekat Brazil ni, kira scouting football ni kira normal lah. Mereka duduk dekat tepi jalan sebab mereka nak tengok budak-budak ni main. Sebab boleh kata dalam budak-budak main bola sepak dekat Brazil ni, dekat situlah mereka temui bakat-bakat bola sepak yang besar. Dan akhirnya bakat Roberto Carlos ni dikenal pasti oleh satu kelab, iaitu União São Paulo, kelab di Brazil. Waktu tu dia dapatkan tanda tangan dia waktu dia umur 18 tahun. Tapi waktu tu dia main tak lama pun dekat situ. Lalah kali dia pindah ke Palmeiras. Sebab bakat dia memang mengagumkan lah. Palmeiras ni merupakan salah satu kelab bola sepak terbaik di Brazil. So dia dapatkan Roberto Carlos ni. Dan start Roberto Carlos main dekat Palmeiras ni lah, dia dapat banyak perhatian. Waktu tu lah dia start dapat debut bersama skuad Brazil. Waktu tu friendly Brazil lawan Amerika Syarikat. Dan hang bayanglah waktu tu umur dia baru 19 tahun, tapi diprojekkan sebagai left back dekat Brazil. So memang dia ni kira padu lah. Dan Roberto Carlos ni dekat Palmeiras, dia memang perform gila sampai mendapat perhatian daripada beberapa kelab besar Eropah. Dan sebenarnya Roberto Carlos ni dia hampir-hampir pindah ke Middlesbrough tau. Waktu tu kelab Middlesbrough ni nak ambil dah, nak beli dah. Tapi lalah kali dia tak jadi pindah ke Middlesbrough, dia pindah ke Inter Milan time tu. Sebab waktu tu hampa tahu lah, waktu zaman 1990 lebih sampai hujung tahun 2010 macam tu, waktu tu adalah zaman peak. Waktu tu adalah zaman peak dekat Liga Itali. Kira kebanyakan star bola sepak dalam dunia ni akan berpindah ke Serie A. Dan itulah sebabnya Roberto Carlos ni pilih untuk pindah ke Itali. Dan dia pilih untuk main dekat Inter Milan. Dan debut dia menjadikan satu-satunya gol yang membuatkan Inter Milan menang 1-0 dalam game tu. Dan dia ni startlah diberikan kepercayaan oleh Roy Hodgson waktu tu, jurulatih berkebangsaan England yang melatih Inter Milan time tu. Tapi dekat Inter Milan ni kita boleh katakan dia ni tak ada masa indah lah dekat situ. Sebab waktu tu dia ni memanglah ada speed, dia ni memanglah laju. Lepas tu shooting dia derah. Kalau hang sebagai coach pun kan, bila ada seorang player macam tu main dekat left back, hang rasa macam rugi betul tak? Hang rasa macam baik hang main dekat left wing, baik hang main dekat striker kan, hang boleh shoot padu. Sebab Roberto Carlos tentu dalam 5 game pertama dia telah skor 5 gol. So memang dia ni prolific lah. Prolific ke prolific?
Lebih kurang tu lah. Dan jurulatih Inter Milan tentu Roy Hodgson start mainkan dia sebagai left wing dan juga striker waktu tu. Dan walaupun Roberto Carlos ni perform main dekat situ, tapi dia ni terseksa untuk main dekat situ. Dia ni tak suka main dekat posisi tu. Sebab posisi awal dia macam betul lah left back. Sebab macam betul lah kalau lah Roberto Carlos main dekat left wing kan. Dekat posisi tu dah lah ada Ronaldinho dekat skuad Brazil. So tu lah yang membuatkan dia ni cemas lah. Dia beritahu lah, dia kata aku tak mau main dekat posisi ni sebab nak masuk Copa America dah tentu. Dia beritahu dekat Massimo Moratti tu, dia kata aku tak boleh main lah dekat left wing. Aku tak boleh main kat striker. Aku nak main dekat left back. Tolonglah mainkan aku kat left back. Dan dia ni kira tak seronok lah main dekat Inter Milan tentu. Dah lah kali Massimo Moratti bagi keputusan kat dia, iaitu hang pindah. Dia pun buat macam Roberto Carlos ni play budak-budak kan. Sebab tentu memang dia muda lagi kan. Tapi bakat dah tu, sayang gila Inter Milan buang dia macam tu je. Inter Milan sampai letak dia dekat daftar transfer. Maksudnya Inter Milan ni memang nak jual dia gila. Padahal kawan tu punyalah perform kan. Tapi sayang lah kali kena sambat dengan Real Madrid. Waktu tu tahun 1996, sebelum dia pindah ke Real Madrid tu, waktu tu dia ada jumpa juga Presiden Real Madrid tentu, iaitu Jorge Lorenzo Sanz. Waktu tu Presiden Real Madrid lah, bukan Tok Perez lah ni. Dia jumpa Jorge Lorenzo Sanz tu, sembang-sembang minum kopi apa semua. Lalah kali dia kata macam, aku tak boleh main kat Inter Milan ni kan. Depa tak gunakan aku dengan sebaiknya. Depa ni buat aku macam play budak-budak je. Lalah kali apa Jorge buat? Jorge ni terus je beli Roberto Carlos ni untuk pindah ke Real Madrid. Dan bagi aku keputusan Roberto Carlos untuk pindah ke Real Madrid ni adalah satu keputusan sangat bijak yang paling tepat yang dilakukan oleh dia dalam dunia bola sepak. Sebab kalau aku tanya hampa, kebanyakan hampa pun tak tahu yang Roberto Carlos ni pernah main kat Inter Milan. Ramai yang ingat Roberto Carlos ni, bila orang ingat Roberto Carlos, ingat Real Madrid. Sebab dia memang kira legenda dekat Real Madrid. Dan Roberto Carlos ni telah main 11 tahun dekat Real Madrid. Macam-macam lah trofi dia menang. Bila kita semua jenis trofi yang besar dia dah menang. Sebut je UCL, sebut je La Liga, sebut je Copa del Espanyol, semua dia dah bisa menang. Dan Roberto Carlos ni nak kata dia betul-betul perform tentu sampai dia diberi gelaran sebagai manusia peluru. Sebab dapat tengok shooting dia kan. Sampai Jeb Stam tahu, Jeb Stam muka macam Voldemort tu. Jeb Stam tu pun bagi tahu shooting Roberto Carlos ni kalau kena kat kepala memang hancur pula hang. Dia kata memang ICU lah kalau kena. Sebab shooting Roberto Carlos ni memang lain macam lah. Dan ada lagi benda yang nak membuktikan kehebatan shooting Roberto Carlos ni. Waktu tu friendly antara Brazil dan juga France. Ramai ingat benda ni lah. Waktu tu Roberto Carlos buat satu tendangan free kick. Bola tu melencong melencong kira macam nak pergi beli ayam tu. Lalah kali dia tengok harga mahal kan, dia pusing balik masuk gol. So memang paduan Roberto Carlos ni. Waktu tu boleh dikatakan free kick tu sampai jadi fenomena. Sampai ahli-ahli fizik pun dipekaji gol ni. Sebab gol ni memang sangat ajaib. Sebab dapat tengok lencongan bola tu memang sampai nak keluar dah. Lalah kali dia masuk balik. Waktu tu keeper Perancis pun, Fabian Barthez, terkejut dengan benda ni. Dia pun tak sangka nak jadi macam tu. Dan Roberto Carlos ni kalau kita nak cerita kan, dia ni dah menang macam-macam lah. Macam tadi aku cerita lah, dah menang 4 La Liga, dah menang UCL. Dan kalau hampa nak tahu, final UCL 2002 tu, dia lah yang assist gol hebat Zidane tu. Kira gol volley Zidane tu Roberto Carlos lah yang assist. Kira waktu zaman peak Roberto Carlos ni boleh katakan waktu zaman 2002-2003. Waktu tu dia dinamakan sebagai Club Defender of the Year. Dan juga masuk UEFA Team of the Year 2 kali, 2002-2003 tu. Dan kalau hampa nak tahu satu fakta yang menarik tau. Ada satu fakta yang menarik. Bagi aku menarik gila. Sebab Roberto Carlos ni, dia pernah nak pindah ke Arsenal tau. Waktu tu kalau aku tak silap tahun 2006. Dia ni sampai buat satu kenyataan. Dia bagi tahu kalau Arsenal nakkan dia akan pi. Tapi Arsene Wenger macam biasa, dia ni banyak buat ajar cerdik macam video lepas korban. Dia lepas Zlatan, dia lepas Ronaldo. Ni Roberto Carlos dah beritahu ni, aku nak main untuk Ampoi. Tapi depa tak beli pun. Depa tak beli lah kali dia stay main kat Real Madrid lah. Tapi waktu tu dekat ujung-ujung kira dah dekat Real Madrid, mungkinlah tentu dia tak perform dah kan. Tapi bagi aku kalau Roberto Carlos ni dah tak perform pun, aku rasa kalau Arsenal beli pun mantap mat. Sebab dia ni boleh dijadikan satu penambahan yang sangat hebat lah. Boleh katakan dia ni boleh main left back, left wing pun kadang-kadang boleh naik. Sampai coach Real Madrid waktu tu, Vicente Del Bosque, bekas jurulatih Spanyol yang menang World Cup 2010 dulu. Dia pun pernah bagi tahu Roberto Carlos ni boleh cover wing kiri ni semua dekat dia. Daripada left back sampai left wing dia boleh naik suka hati lah macam tu. Dan lah kali dia habiskan kontrak dia bersama Real Madrid, 11 tahun bersama Real Madrid. Dan pada tahun 2007 dia pindahlah ke Fenerbahce. Dan bila dia start pindah ke kelab Turki tu, menunjukkan performa dia dah start menurun lah. Sebab dia pun dah start tua dah. Dan dia ni pun pindahlah ke Morata. Mula-mula main kat Fenerbahce, lepas tu main kat Corinthians, lepas tu main dekat Azem Masakla. Rehat lama sat, lepas tu main dekat Delhi Dynamos Moscow. Lepas tu lalah kali dia bersara. Dan kalau apa nak cerita kira dah dekat international team, dia ni dah menang macam-macam dah. World Cup 2002, Confederation Cup, Copa America 2 kali. So memang segalanya dah dikecapi oleh Roberto Carlos lah. Boleh dikatakan dia ni adalah antara the best left back yang pernah ada dalam sejarah dunia bola sepak. Hampa try hebat, siapa lagi left back yang padu daripada dia? Aku tak ingat lah. Aku rasa macam tak ada. Tapi kalau ada, apa tulis kat komen lah. Mungkin Robertson? Tak ada. Dan World Cup Roberto Carlos waktu zaman 2002. Dia puan ni waktu tu dia pemenang World Cup 2002 tentu lah.
Dan pada tahun 2006 waktu World Cup lepas 4 tahun lepas tu, Brazil waktu tu tak boleh buat macam-macam lah. Depa ni kalah awal. Depa kalah dengan Perancis tentu 1-0 waktu round 16. Dan dengan kekalahan tu pun Roberto Carlos telah mengumumkan persaraan dia dekat international. Dan Roberto Carlos ni lepas bersara dia ni jadilah coach kan. Dia jadi coach. Lepas tu lalah kali lah ni dia jadi football ambassador dekat Real Madrid lah ni. Dan tu lah cerita pasal Roberto Carlos, seorang legenda bola sepak Brazil sangat hebat. Kekuatan syuting dia tu sangat gila sampai dia gelarkan sebagai manusia peluru. Yang kalau hampa tengok iklan-iklan Pepsi pun memang gila-gila. Semua iklan pasal syuting lah kalau iklan dengan dia. Dan satu lagi peringatan kat apa, beli jersey ni okey, S2 Soccer Jersey. Boleh tekan link dekat description di bawah okey. Dan kalau hampa ada apa-apa masalah, hampa tekan link kat WhatsApp kat bawah tu. Dan hampa akan terus direct dengan customer service depa. Dan kalau hampa nak order terus kat dia pun tak apa. Tak payah nak order dekat link dah. Hampa screenshot jersey hampa tu, hampa bak dia, aku nak beli jersey ni. Tapi cakap Inggeris lah. Kawan tu orang Cina. Lagi cakap Melayu lagi, dia tanya, hang cakap apa ni, aku tak faham. Macam tu lah. So jangan lupa beli dekat S2 Soccer Jersey. Ada jersey budak, ada jersey retro, ada jersey baru, ada jersey lama. Ada training kit, macam-macam ada. Apa lagi yang penak, beli je kat situ. Dan gunakan kod PALA dan dapatkan 15% diskaun. Dan dapatkan juga free shipping. Free shipping ni mahal weh. Free shipping ni orang mau. Dan kalau ada apa-apa masalah macam aku kata tadi, hampa tekan link WhatsApp kat bawah, terus direct kat customer service depa. Dan kalau hampa nak order kat dia pun boleh. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.